Selalu kita cakap kan bila kita senyum tu awet muda, itu salah satu rahsianya. Tapi sebenarnya senyum ini juga boleh memanjangkan lagi usia. Jadi apakah kaitan senyum dan juga kesihatan tubuh badan kita? Saya nak bersama dengan tetamu kita Nurul Miza Muhammad Rashid, pensyarah Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM melalui Skype. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Syafiqa. Sihat Puan ya? Alhamdulillah sihat. Saya tersenyum pandang Puan Syafiqa pada pagi ini. Itulah, ini kalau saya tak pakai fitur separuh muka, nampaklah saya senyum di sebalik ini. Apa pun kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang mungkin ingin berkongsi pandangan ataupun mungkin ada cerita-cerita menarik ataupun ada sebarang persoalan ingin ditanya kepada Puan Nurul Miza, boleh hubungi kami di talian 032282098841 ataupun 9855. Baik Puan, kita ceritakan mukadimahnya lah terlebih dahulu. Bila kita bercakap mengenai senyum ini, apa kepentingan senyum untuk kehidupan seharian kita? Kalau kita ikutkan kan, dari segi psikologi, kita tahu senyuman ini boleh membuatkan kita rasa gembira ataupun senyuman ini boleh membuatkan orang lain rasa gembira. Kita tahu daripada segi Islam pun kita tahu senyuman ini adalah sedekah yang penting. Kita dari kecil lagi, sebenarnya daripada infant lagi kita tahu apa maksud senyuman itu ataupun cara kita balas senyuman dengan ibu bapa yang menjaga kita. Senyuman ini penting kerana dia boleh menyebabkan kita rasa bukan saja gembira, rasa terhibur dan boleh menghilangkan rasa stres. Sebab itu kita sangat sarankan kepada yang lain-lain juga, senyumlah kalau boleh. Dan tunjukkan ekspresi kita yang baru kita rasa bukan saja terhibur, rasa selesa dengan kita punya surrounding. Dengan kita boleh memahami orang lain dengan lebih baik dengan kita memberikan senyuman yang ikhlas. Senyuman ini juga dikaitkan dengan apabila ianya boleh merembeskan hormon-hormon gembira seperti hormon endorfin, lepas tu kita ada dopamin. Bagaimana sebenarnya kaitan hormon ini dan juga perasaan kita secara keseluruhan? Itu sangat tepat itu. Kita ada dua hormon yang penting untuk kita, iaitu endorfin dan dopamin. Endorfin ni kita boleh kaitkan dengan rasa hormon yang penting untuk rasa kebahagiaan, rasa terpesona. Dia dan juga dopamin ini, dia akan dilepaskan apabila kita tersenyum. Dan ia boleh membantu kita rasa hilang tekanan stres, hilang juga rasa gelisah penuh kerana dengan senyuman ini dan juga boleh juga dengan bawa dengan tertawa boleh menyebabkan kita menstabilkan diri kita. Kita dalam dua hormon ini amat penting dan ini juga boleh membawa kita rasa menghadapi kesukaran, menghadapi contohnya misalnya apa yang kita buat kalau kita tersenyum, apa yang kita buat kalau kita tertawa. Benda-benda tu kita boleh kaitkan dengan apa yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa resah. Macam contohnya misalnya kita melihat komedi yang kita nampak di satu TV ataupun bersembang dengan kawan. Senyuman ini bukan sahaja dari segi fizikal, ia juga ada unsur psikologi dan ia juga ada unsur sosial di mana kita membuatkan tingkah laku bersama-sama dengan orang yang membuatkan kita rasa selesa, gembira dan terhibur. Oleh itu, dengan itu ada pelepasan endorfin dan juga dopamin yang boleh membantu kita menghilangkan rasa tekanan yang terdapat dalam diri kita. Puan, bagaimana kita nak membezakan di antara senyum dan juga gelak? Adakah kedua-dua ini dia punya efek ataupun kesannya terhadap tubuh badan kita akan sama ataupun bagaimana? Kalau kita ikutkan kan, senyuman boleh menggerakkan beberapa otot di bawah muka dan juga ketawa boleh melakukan perkara yang sama. Tapi kalau kita dari segi perspektif dari psikologi ini, ketawa membawakan lagi lebih banyak pergerakan, lebih banyak reaksi dan juga boleh juga membebaskan lebih banyak dopamin dan endorfin. Jadi ini dapat membantu dan boleh juga kita ada katakan tertawa ini adalah sejenis exercise. Kerana memang lebih pergerakan masa yang kita berikan. Okey, bila kita bercakap dengan senyuman, kita tahu ada beberapa kategori ataupun jenis-jenis senyuman. Mungkin Puan boleh terangkan. Satu yang saya tahu ialah Duchenne. Apa lagi selain daripada itu, Puan?
Oh, yang waktu saya baca beberapa kajian kan, saya dapat satu paper ni cakap ada 122 jenis senyuman. Saya 122? 122 jenis senyuman. Oh, saya tahu senyum manis je. Tak ada. Bukan saja senyuman manis, senyuman santun, senyuman gelisah, senyuman terhibur, segan, malu, ada banyak. Dengan kita boleh bezakan jenis senyuman ini menggunakan bentuk fizikal apa yang kita nampak. Kita boleh tahu daripada macam contohnya kenaikan pipi, pembukaan mulut, tunjuk gigi ke, pergerakan kepala macam ke bawah, ke atas, dan juga saat kita mula dan berhenti tersenyum pun boleh membezakan jenis senyuman. Saya nak cerita 122 tu memang tak ada masa lah kita. Yang biasanya Puan, kebanyakannya senyuman kita? Kita biasanya senyuman, kalau dalam Melayu lah, senyuman sopan. Sopan. Senyuman sopan ni, biasanya mulut tertutup. Alah. Wanita Melayu takhir. Macam tu. Macam tu. Nah, ini senyuman sopan. Juga kalau senyuman tersibuk, dia lama sikit. Dia lama sikit, mungkin kita buka mulut sikit. Kalau, ataupun kita juga ada senyuman gelisah. Senyuman gelisah, kepala dia macam tertunduk sikit. Ataupun senyuman segan lah. Segan pun kepala tunduk sikit. Macam kelas lakonan dah kita Puan ya, dengan jenis-jenis senyuman ni. Tapi itulah, bila kita bercakap mengenai senyuman, selain daripada kita kaitkan, nanti kita akan cerita semula mengenai panjang usia ini. Tapi ada senyuman-senyuman ni kadang-kadang dia boleh menimbulkan salah faham pula kepada orang lain. Kadang-kadang kita senyum ni ikhlas, tapi nanti dia ingat kita ada hati pula dengan dia. Dia ingat kita suka. Ada pula orang kata bila kita senyum melirik, kata kita sinis. Bagaimana Puan? Itu sangat interesting tu. Sebab tu bila saya cakap dari segi psikologi kan, kita tanya tentang social response. Social response. Cara kita, masa kita senyum tu, kita kena fikir, adakah masa ini sesuai untuk tersenyum? Siapa kita? Jantina yang berbeza, cara senyuman berbeza. Dan juga jantina yang berbeza juga ada menyatakan bahawa cara kita baca pun berbeza. Puan tahu ke ada kajian yang nyatakan perempuan lebih pandai membaca ekspresi muka lebih daripada lelaki. Jadi oleh itu mungkin berlakunya kesalahfahaman antara jantina tentang muka awak ni, awak senyum saya kenapa ya? Ataupun awak membuatkan ekspresi lain kenapa ya? Dan juga dia ada faktor budaya dan juga personal experience lah, maknanya pengalaman yang lama. Jadi salah faham. Jadi oleh itu kalau kita nak tanya tentang social response, kita tak boleh memikirkan bahawa ekspresi muka adalah the final end. Sebenarnya kita cakap first expression is not it's not always correct kan. So kalau gitu kita tengok ekspresi muka juga, kita kena lebih kepada cara kita having conversation, cakap, kita tengok cara pertuturan orang tu, mungkin ada salah faham semua tu. Jadi facial expression is just one aspect lah, benda pertama yang kita lihat. Tapi kalau kita nak memahami orang tu dengan lebih baik kita bertutur dengan mereka dengan memahami situasi, keadaan semasa. Itu sangat penting. Contohnya kita tahu ada certain keadaan senyuman adalah tidak sesuai ataupun tidak digalakkan. Ataupun tadi kita ada belajar tentang 122 jenis senyuman. Mungkin kita boleh memahami dengan lebih baik, okey, senyuman ni apa maksudnya, apa perasaannya, dia ingin tunjukkan semua itu. Dari sudut psikologinya, sebenarnya berapa lama kalau kita nak senyum tu bertentang dengan mata orang supaya tidaklah orang itu fikir yang bukan-bukan, Puan? Kalau ini memang saya suka nak beritahu lah. Sebab kita tahu tentang pertentangan mata kan menandakan kita ingin memberikan perhatian kepada seseorang kan. Saya rasa itu lebih kepada situasi dan masa. Contohnya saya pensyarah kan, saya dengan student saya akan cuba memahami keadaan situasi pelajar saya yang sedang berdiri depan saya. Saya akan melakukan senyuman untuk menunjukkan, saya terima awak di sini untuk mendengar kata-kata awak. Sebab dari segi psikologi, bila kita kata tentang social response kan, kenapa orang suka kalau kita senyum kat dia dengan memberikan eye contact semua tu? Sebab apa? Kita menunjukkan kita selesa dengan dia. Dan kita ingin mendengar kata-kata dia ataupun mahu bersama dengan dia. Benda ni sangat penting bukan sahaja antara persyaratan dengan pelajar. Kalau kita fikirkan tentang social service kan, ada kajian menampakkan orang akan rasa lebih seronok ataupun kembali untuk bersama
kerana cara orang tu like senyum kepada dia, menunjukkan okey, saya senyum kepada awak, menunjukkan saya okey dengan awak. Nak kata pasal faktor masa semua tu ikut keadaan lah. Okey, kita bercakap mengenai senyuman yang ikhlas, senyuman yang lahir daripada hati. Tapi bagaimana pula kalau senyuman ataupun gelak itu yang dibuat-buat? Adakah ia juga mampu untuk merembeskan hormon yang kita sebut tadi? Itu sebab kalau kau ikutkan dari segi fizikalnya benda tu still berlaku. Maknanya boleh mungkin senyuman buat-buat tu khas untuk meriliskan endorfin dan dopamin itu juga. Dan juga kalau kita ikutkan sebab reaksi fizikal tu still sama, masih sama. Jadi maknanya like, dari segi chemical insyaAllah lebih kurang sama lah. Tapi mungkin like, saya kena like, lebih arah tentang arah ni lah. Tapi kalau ikutkan ada orang dia memaksa diri dia untuk senyum ataupun memaksa diri dia, bukan memaksa lah, menggalakkan. Saya takkan cakap memaksa lah. Sebab rasa macam memaksa tu macam paksaan memberikan impak negatif kan. Kadang menggalakkan diri untuk tersenyum ataupun tergelak untuk memproseskan sesuatu ataupun untuk like, membawakan diri kepada saya okey, saya boleh. Tapi ada juga dalam kajian menyatakan ini adalah coping strategi yang mungkin tidak membantu. Kenapanya? Macam contohnya saya rasa sedih dengan saya tersenyum ataupun gelak untuk tidak macam ni, kita tak nak fake, kita tak nak like akui bahawa kita berasa sedih. Kalau seseorang tu tidak mengakui dia berasa sedih ataupun tidak ingin itu adalah satu coping strategi lah. Tapi kemungkinan dia boleh memudaratkan seseorang tu. Jadi kalau kita tengokkan aspek senyuman, itu betul, memang ada kesan yang baik, kesan yang sangat bagus. Tapi kalau kita sampaikan boleh memudaratkan kita kerana kita terlalu, sebab kita ada pelbagai jenis emosi. Puan, kita ada pemanggil di talian. Talian kita panas hari ini. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil yang pertama, Encik Rahman daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Puan, selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Encik Rahman, silakan. Ya, ini Ustazah dengan cerita pasal senyuman. Bagaimana keadaan sekarang yang mulutnya ditutup dengan mask Jadi pahalanya untuk orang yang senyum, untuk orang yang menerima senyuman tu, bila dah tutup tak nampaklah senyumannya. Faham. Ni mesti Encik Rahman banyak senyum ni. Itu dia risau tu. Yalah. Betul Okay. Terima kasih Encik Rahman. Ya, saya. Terima kasih Encik Rahman. Okey, Puan, kita terima satu pemanggil sebelum kita nak menjawab soalan Encik Rahman tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Encik Rahman. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada soalan? Saya nak tanya dengan kita punya puan ni. Setuju tak dengan pendapat saya? Yang sebenarnya senyuman ni termasuk muka kita sekali yang akan memain peranan. Termasuk mulut saya, mata, kening ke, pipi ke, adakah betul? Itu soalannya. Baik, terima kasih kepada kedua-dua pemanggil. Sebenarnya soalan ni Puan, dia berkorelasi. Lebih kurang sama. Sebab ialah bila kita dah pakai pelitup separuh muka ni, macam tadi di awal, Puan nampak tak saya senyum? Mungkin tak nampak mulut, tapi mungkin nampak di mata. Jadi mungkin boleh respon kepada soalan Encik Rahman tadi. Terima kasih Encik Rahman dan juga Encik Rahmi. Betul, soalan sangat berkorelasi. Sebab soalan kedua tu menjawab soalan pertama. Betul. Jadi sebab Encik Rahman tadi tanya tentang kalau kita pakai ni betul-betul, kita tak nampak ni kan bahagian mulut kan. Tapi macam Encik Rahman kata tadi, senyuman bukan sahaja daripada bahagian mulut sahaja. Kita juga ada bahagian mata yang boleh menampakkan kita tersenyum. Di masa pandemik ini, saya nampaklah beberapa customer service yang share, dia berkongsi tentang dia orang punya pengalaman. Dia orang tak dapat menunjukkan dia orang tersenyum kat muka. Tapi tak apa, dia orang akan tersenyum mengikut mata sendiri. Sebab bila kita senyum, hampir satu muka kita bergerak juga. Kita kena kenaikan pipi, mungkin mata kita pun ternaik. Dan ada juga kajian menunjukkan bahawa bila tak nampak, bila kita tak nampak, sebab kadang-kadang kalau kita senyum, kita nampak gigi kan. Bila seseorang tu tidak menunjukkan gigi, orang akan melihatkan kepada mata-mata dia.
Dia akan tengok sama ada orang tersenyum. Okey, tanya pada mulut dia akan, kalau orang tu tersenyum gigi, orang akan cuba tengok kat bahagian mulut dia lah. Oh, senyum gitu. So maknanya bukan sahaja mulut kita sahaja. Kalau kita nak senyum tak perlu, boleh kita senyum di bawah pelitup muka tu, tapi mata kita orang boleh nampak. Kita punya keindahan untuk lagi memberikan rasa aura yang positif. Tadi macam Cik Rahman tanya, dah panggil ustazah dah kat Puan. Dia kata, kalau tak nampak senyuman tu macam mana dari segi pahala? Sebenarnya dari segi pahala tu bergantung kepada niat kita. Tuhan tahu niat kita. Kalau kita nak senyum tu sedekah, tak apa, insya-Allah kita akan dapat juga pahalanya. Tapi bila kita bercakap mengenai senyuman ni Puan, sekarang ni ialah kita mendepani satu ujian yang berlaku pada hidup kita daripada pandemik COVID-19, kemudian ada banjir, mungkin ada lagi masalah kesihatan dan juga ekonomi yang lain. Jadi macam mana kita nak mendepani mereka yang mungkin tengah mengalami kemurungan ataupun depresi ini, Puan? Dari segi ni kan, kalau kita ikutkan kaedah ni, kita boleh berikan panggil satu social support lah. Kita boleh cuba membantu mereka untuk kalau especially mereka yang memang terkesan, kita boleh mendengar. Salah satu cara untuk memberikan support kepada orang, memberikan listening ear. Kita dengar apa yang mereka perlu. Dan juga kita tak boleh paksa. Ini salah satu benda yang saya belajar recently jugalah daripada kawan saya, klinikal psikologi. Dia nyatakan kita tak boleh paksa orang mengekspresikan diri mereka. Dan juga kita tak boleh mengharapkan orang cepat-cepat memberitahukan tentang diri mereka. Dan dari segi kita punya topik hari ini kan, kita ada pelbagai jenis senyuman kan. Mungkin kita boleh pelajari senyuman yang sesuai, macam contohnya macam kalau kita ikutkan tertawa, memang out of the story lah. Kalau kita berikan senyuman ikhlas yang yang menunjukkan kita simpati dengan mereka atau memberikan empati kepada mereka, kita juga mahu mendengar. Salah satu reaksi yang kita boleh berikan bila orang menceritakan tentang apa yang mereka hadapi semua tu, kita tak perlu, kalau kita tunjuk muka yang tak tersenyum macam ni, agak-agak orang tu apa perasaan orang tu tengah menceritakan, mungkin kita berikan, mungkin mereka akan rasa macam orang ni tak nak dengar cakap aku lah, kamu memang tak suka semua benda tu. Oleh tu mungkin ada kesan di mana kita boleh memberikan senyuman yang ikhlas, tapi bukanlah senyuman yang macam panjang semua tu, tapi kita memberikan mendengar dengan baik, simpati kepada Puan begitu. Ya, betul. Puan, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puan. Syafika dan juga Puan di sini. Silakan, ada soalan. Puan, ya, Puan kan? Silakan. Halo, ni belum kahwin bukan panggil Puan lah. Tak apalah ni macam ini. Boleh. Macam ini soalan saya suka sakit hati tengok orang tak nak senyum lah. Apa dia? Apa itu? Saya kalau tengok lelaki lah, bukan je perempuan kan. Susah sangat dia nak senyum. Yo. Bila cuba dia dah lah tak nak senyum, sombong pula. Kalau perempuan buat macam tu tak apa, ni lelaki. Muka dia dah tak handsome, sombong pula. Masam je. Sekarang saya tengok ingat orang tu. Okey, faham. Saya nak ajar orang yang tak mau senyum tu. Kita bagi salam, dia tak jawab. Faham. Saya memahami situasi itu. Masa saya kerja dulu. Saya kenapa perangai dia macam ni ya? Tapi dengan kawan-kawan berpangkat dia senyum. Ni saya tak suka lah perangai macam ni. Macam itu sebab apa banyak yang saya tahu orang macam itu tak baik tu. Dia kalau bagi senyum tu malah rezeki bukan kan? Ini macam mana nak dapat murah rezeki? Senyum pun tak nak. Kan. Okay. Yang saya tadi tengah dengar tadi tutup mulut tu memanglah tak nampak sekarang. Ini kita saya masa nampak dulu kan. Saya ni tak nampak Puan. Saya tak ada, saya dah hilang penglihatan. Oh, okey. Jadi saya ni orang senyum pun saya tak nampak. Orang senyum tu kalau ketawa saya dengar lah kan. Itulah soalan saya. Saya ni suka buat panggilan TV di mana-mana yang ada ambil panggilan, saya buat panggilan kan.
Terima kasihlah ambil panggil saya, Puan. Terima kasih kerana menghubungi kami. Saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zainal itu tadi. Yalah, sebab bukan susah pun nak senyum. Saya pernah meramah dengan Man Raja Lawak. Dia kata senyumlah selagi masih ada gigi. Yalah, mungkin kadang-kadang bila tak ada gigi tu kurang sikit keyakinan kan. Tapi senyum tu bila-bila masa pun kita boleh lakukan. Tak perlu memerlukan kekuatan mana pun. Tapi ada yang mengatakan bahawa, Puan, dia tu nampak muka je tak senyum tapi hati baik. Budaya begitu. Kita selalu memberi keizinan kepada mereka untuk tidak senyum dengan memberi perkataan-perkataan ataupun kata-kata begini. Bagaimana, Puan? Oh, bagi saya itu kan, mungkin kan kalau kita nampak seseorang tu tak tersenyum, kita boleh mulakan. Sebab senyum ni adalah boleh dikatakan penyakit berjangkit juga. Ada setengah kajian yang menampakkan tu. Kalau kita nampak orang yang tersenyum kan, kita pun boleh tersenyum juga. Dan juga, saya rasakan, saya teringat seorang bodyguard dekat UPM ni yang dia sentiasa tersenyum dan akan melambaikan tangan kepada setiap kereta sampaikan dia dapat award. Dengan setiap kali dia buat begitu, orang pun seronok. So, itu menunjukkan langkah berjangkitnya. Kita rasa macam walaupun kita tak kenal dia, kita tak tahu, dia tak cakap apa-apa pun. Dua perkara saja dia lakukan. Senyum dan melambaikan tangan. Itu sahaja. Itu menunjukkan dia punya effort sendiri nak menunjukkan dia nampak kita dan juga dia acknowledge kita punya presence dan juga dia gembira nampak kita masuk keluar gitu, nak menunjukkan macam kita boleh rasa macam dia mengharapkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau boleh, kita instead of mengharapkan orang lain buat gitu, mungkin kita sendiri boleh mulalah. Satu, kita boleh mulakan sedikit mungkin dia pun akan rasa, oh, orang tu membuatkan aku rasa gembira sebab dia senyum kepada aku, mungkin aku pun boleh buat benda yang sama. So instead of kita expect, kenapa orang tu tak buat macam tu, mungkin kita sendiri boleh ajar menggunakan pelakuan. Jadi, sebab tu kita fikir senyuman itu sedekah kan? Betul, betul. Jadi senyuman ni bukan sahaja sedekah, pembuka rezeki. Rezeki tu kita boleh lihat, macam Puan kata tadi, kalau orang selesa dengan kita, mungkin dia nak bekerjasama dengan kita. Tapi kalau muka masam, macam Pak Zainal kata tadi, kita pun takut nak kerja dengan orang tu. Baik, tadi kita bercakap mengenai senyuman kalau mereka tu mengalami kemurungan ataupun depresi. Kita bercakap mengenai tekanan ataupun stres. Bagaimana sebenarnya stres ini? Sebab stres ada dua, positif dan juga negatif. Jadi bagaimana kita nak menukar stres negatif ini menjadi positif supaya kita boleh tersenyum, Puan? Kalau gitu saya lihat kepada keadaan lah. Lihat kepada keadaan. Kadang-kadang kita mungkin ada keadaan di mana dalam mental lah. Macam contohnya ada sesetengah orang, dia memang dia ada this kind of panggil all or nothing thinking. All or nothing thinking ni mana dia akan fikir either semua benda tu kena bagus, perfect, ataupun it's a complete failure. Macam tu. Ataupun ada orang yang dia magnify, dia panggil magnification lah, dia akan membesar-besarkan situasi itu nampakkan keburukan sahaja. Jadi macam mana kita nak tukarkan benda ni yang boleh menyebabkan kita rasa stres untuk tukarkan kepada benda positif. Kita cuba list down benda-benda positif, perkara-perkara positif dan juga minimize ni lah. Itu daripada segi ni lah, personal lah. Kita punya cara-cara untuk overcome, kita panggil anxious feelings, anxious thoughts. Dia ada banyak kaedah-kaedah dia. Salah satu adalah untuk mengurangkan this all or nothing thinking ataupun magnification. Nampak benda buruk saja, cuba nampak kepada baik. Kalau kita dalam Islam dan juga dalam budaya kita sendiri pun, kita cuba sepadankan untuk nampak kebaikan sesuatu keadaan. Itu salah satu. Another way is that mungkinlah lebih baik kita, kalau kita nampak, kita cuba cari kita punya source, the source of stress tu, dan datangnya dari mana dan bolehkah kita kurangkannya. Macam contohnya source of stress tu macam kalau saya, macam contohnya ada orang kata, pelajar kata okey pasal assignment lah, inilah itulah. Cuba kalau macam banyak sangat assignment tu, okey, kita kena make sure that sebab kita tak boleh kepada fizikal senyuman saja. Kadang-kadang kita kena tengok tentang unsur-unsur apa yang membuatkan kita gembira, apa yang membuat kita seronok, semua tu terhibur, semua tu adalah kita dapat overcome the challenges of life dengan kita punya perlakuan sendiri. Ada kajian yang menampakkan kenapa orang rasa this release of endorphin ni, kenapa tau? Sebab dia dapat overcome certain challenge dan dia dapat rasa I accomplish something sendiri dengan melakukan perubahan dalam hidup. Ya, betul.
Puan, dalam masa-masa yang terakhir ini mungkin sedikit nasihat kepada penonton di luar sana selain daripada saya kata tadi kata-kata daripada Abang Manhajul awak senyum lagi ada gigi tu. Mungkin Puan ada kata-kata lain untuk diberikan kepada penonton? Boleh. Lagi saya rasa kata-kata terakhir lah saya ingin berikan adalah kalau orang tak senyumkan kita, jangan rasa gelisah. Mungkin dia ada ada serta keadaan yang menyebabkan dia rasa begitu. Tapi kalau orang tu sentiasa tak senyum kepada kita, kita encourage dia dengan senyum kepada dia dan berbuat baik. InsyaAllah dia akan terjangkitlah kepada dia untuk senyum sentiasa. Betul. Kalau kita positif, insya-Allah orang sekeliling kita juga akan positif. Jadi kalau kita senyum, orang lain juga akan senyum. Dia seperti cerminan. Terima kasih Puan Nurul Miza Muhammad Rashid, pensyarah Jabatan Psikologi, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM, dan juga terima kasih kepada 3 pemanggil kita untuk hari ini. Ada lagi pemanggil-pemanggil lain tapi kita tak sempat nak masukkan. Mungkin panas sangat slot Puan ni hari ini. Semua nak senyum, semua nak bergembira saja. Terima kasih Puan.